بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama dalam program khas yang telah kita aturkan yang sepatutnya pada bulan lepas, tapi Alhamdulillah Allah Taala telah takdirkan untuk dia program ini kita lakukan pada pagi ini. Perbincangan kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan gerakan spiritual atheism atau dikenali juga dengan gerakan New Age movement, gerakan New Age ya, ataupun gerakan batiniyah moden, pelbagai nama yang digunakan untuk merujuk kepada ajaran sesat yang terbesar sekarang ini tersebar dalam kalangan masyarakat. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan membentangkan secara ringkas tentang gerakan spiritualism ni, apa bahayanya, kesannya dan langkah-langkah yang kita boleh ambil secara peribadi sebagai individu, sebagai keluarga untuk kita melindungi diri kita dan keluarga kita dan kenalan kita daripada pergerakan ini. Saya harap skrin ni okey. Apa itu spiritual atheism? Yang kita akan ringkaskan sebagai SA. Ya. Yang pertama sekali kita kena faham apa itu atheism itu sendiri. Atheism adalah keyakinan bahawa Tuhan tidak wujud atau ketidakyakinan akan kewujudan Tuhan. Ya. So kita tahu bahawa atheism ada dua jenis. Satu kita panggil sebagai strong atheism, ya, yang mereka ini mendakwa, mereka dakwa kata mereka berkeyakinan bahawa Tuhan tidak wujud dan mereka mendakwa mereka ada dalil yang mengatakan Tuhan tak wujud. Ya. Yang kedua ialah golongan yang mengambil sikap tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Bukan kerana tidak ada dalil, tetapi bagi mereka dalil tidak cukup meyakinkan mereka. Na'udzubillah min zalik. Jadi golongan spiritual atheism, bila kita kata atheism ni, dia tak percaya kewujudan Tuhan. Tetapi tidak percaya kewujudan Tuhan ni secara klasiknya ada dua cara. Sama ada dia tidak percaya itu kita panggil sebagai material atheism, iaitulah golongan atheis yang mengingkari ketuhanan, kenabian, agama, yang biasa kita dengar dia kata dia tak percaya Tuhan tidak, alam ni jadi sendiri, Tuhan tidak mencipta, tidak ada sebarang kuasa luar yang mengatur alam ini, alam ni berjalan sendiri dan sebagainya, perkataannya macam ini. Yang ini jelas golongan ateis. Tetapi kita ada satu golongan lagi yang mendakwa dia percaya Tuhan. Golongan ni dia tak kata dia tak percaya Tuhan, dia kata dia percaya Tuhan. Bahkan mungkin dia mendakwa kata dia adalah golongan yang beriman dengan Tuhan, beribadat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang dia percaya itu, yang dia yakini itu, yang dia imani itu berbeza dengan hakikat Tuhan yang sebenar. Sifat-sifat Tuhan yang hakiki, yang realiti itu dia tidak percaya. Dia sifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang hakikatnya membawa kepada ketidakwujudan. Hakikatnya Tuhan yang dia percaya itu, yang dia dakwa dia sembah itu bukanlah Tuhan. Ya. So ini yang kita kata sebagai golongan spiritual atheism. Golongan ateis yang bukan menafikan kewujudan Tuhan secara direct, sebaliknya mereka ini golongan yang mengkehendaki kehidupan spiritual, kerohanian. Spiritual ni kerohanian. Maksudnya mereka nak beribadah. Mereka nak melakukan aktiviti-aktiviti yang kita sebut sebagai meningkatkan tahap kerohanian diri. Mereka percaya dengan dalam diri manusia ni tidak hanya ada unsur jasmani tapi ada unsur rohani. Mereka percaya sesuatu yang di sebalik fizik, metafizik. Ya, metafizik ialah apa yang di sebalik fizik. Ataupun dalam bahasa istilah kita ialah ghaib. Metafizik ialah ghaib. Ya, fizik ialah apa yang kita nampak, alam syahadah. Ya.
Jadi tapi mereka ini, Tuhan yang mereka dakwa mereka sembah itu tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan seperti yang Allah Taala bagi tahu dalam Al-Quran dan Sunnah sifat-sifatnya. Jadi kita kata gerakan spiritual atheism ini ialah gerakan atheism yang berpaksikan falsafah wathaniyah, falsafah paganism, batiniyah, esoterics, yang bersifat batin, yang bersifat menyembunyikan ajaran, yang beriman dengan fahaman wahdatul wujud, bahawa Tuhan dan alam ialah benda yang sama, adalah kewujudan yang sama. Kewujudan mutlak, tenaga alam, serta mempraktikkan falsafah-falsafah ini dalam aktiviti kerohanian, perubatan, meditasi dan mengundang takdir dan menolak kemudaratan, dan menganggap falsafah-falsafah ini sebagai cara hidup dan tujuan yang dituntut. Jadi gerakan ini kita kata dia adalah falsafah. Bahkan kita boleh kata dia adalah agama baharu, new religion. Pasal apa? Dia ada fahaman yang jelas tentang, maksudnya dia ada system of belief. Dia ada sistem kepercayaan, keyakinan, ada rukun-rukun iman dia yang dia percaya tentang Tuhan, tentang alam, tentang destinasi manusia, kenapa manusia wujud, ke mana manusia akan pergi setelah mati. Maka dia adalah satu sistem agama yang mencampur adukkan pelbagai kepercayaan khurafat dan syirik. Baik. Jadi kita kata, macam kita sebut tadi, ajaran spiritualism tidak menidakkan kewujudan Tuhan secara literal, tetapi tidak memberikan konsep kewujudan Tuhan yang bersifat realistik. Dia tidak percaya dengan Tuhan yang bersifat realistik, tapi Tuhan itu bersifat abstrak, bersifat spirit. Ya, apa yang disebut sebagai roh atau semangat. Tuhan itu hanyalah roh atau semangat, adalah spirit bagi alam. Satu dia namakan sebagai tenaga, force, energy yang dalam alam ini dia kata. Tuhan dalam konsep ketuhanan spiritualism bukan entiti sebenar yang mempunyai kewujudan tersendiri dan yang mencipta dan mentadbir alam. Sebaliknya digambarkan sebagai roh atau semangat atau tenaga bagi alam. Ini adalah konsep Tuhan di sisi golongan spiritual atheism. Jadi bila gerakan spiritual atheism ini wujud dan bermula dalam kalangan manusia, hakikatnya dia adalah pemikiran yang telah lama wujud, ya, dan dia adalah pemikiran yang sebenarnya adalah kesesatan yang klasik, ya, bahawa manusia percaya bahawa Tuhan tidak sama dengan makhluk, dengan alam, tetapi ada golongan yang melampau dalam rangka dia nak mensucikan Tuhan daripada persamaan dengan alam itu, sehingga membawa kepada menafikan sifat-sifat yang menjadi asas kewujudan realiti, kewujudan realistik. Kalau kita tengok dalam golongan peripatetic philosophers, golongan al-falasifah al-masya'un, ya, Aristotle sebagai misalnya, Plato sebagai misalnya, konsep ketuhanan dibawa oleh Plato dan Aristotle ialah Tuhan yang tidak realistik, Tuhan yang dinamakan oleh Aristotle sebagai akal, ya, ataupun dinamakan oleh Plato sebagai akal yang pertama. Tuhan itu tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada kehendak, ya. Tetapi alam ini bergerak menuju kepada Tuhan. So apa yang berlaku hakikatnya alam yang bergerak, alam yang bertindak balas, react kepada Tuhan. Tuhan hanyalah center, pusat di mana alam ini bergerak mengelilinginya. Yang mana hakikatnya bagi dia Tuhan bukanlah sesuatu wujud yang realiti, tetapi dia adalah satu spirit, satu entiti yang bersifat spiritual yang tidak boleh dicapai dengan sebarang panca indera, yang tidak boleh dicapai dengan panca indera sama sekali, ya. Demikian juga kemudiannya konsep ini dikembangkan lagi oleh Plotinus. Ya, Plotinus membawa konsep apa sahaja yang ada pada makhluk kita kena nafikan daripada Tuhan. Ya, kalau makhluk mendengar, Tuhan tidak mendengar. Makhluk bercakap, Tuhan tidak bercakap. Ya. Dan alam ini menurut konsep Plotinus ialah penjelmaan ataupun emanasi daripada Tuhan. Melalui proses yang kemudiannya Al-Farabi dan Ibn Sina kembangkan kepada penurunan akal yang 10.
Ya, akal yang 10, akal pertama, kedua, ketiga, keempat, sehinggalah akal ke-10 dan jiwa yang ke-9 yang kemudiannya itulah yang menjadikan alam dunia, alam bawah. Ya, dan mereka kembalikan jiwa itu kepada bulan, ataupun ditafsirkan dia sebagai qalam ataupun lauh dan macam-macam lah yang kemudiannya diambil oleh golongan tasawuf falsafi Ibn Arabi dan seumpamanya untuk menggagaskan konsep Nur Muhammad dan Wahdatul Wujud. Dan tidak dinafikan juga konsep Tuhan yang bersifat idealistik ini, yang bersifat tidak ada wujud realistik ini, yang bersifat wujud hanya dalam akal, telah mempengaruhi golongan ahli kalam dengan begitu kuat. Walaupun pengaruhnya tidak seteruk pengaruhnya terhadap golongan ahli falsafah, tetapi pengaruhnya terhadap ahli kalam juga sangat kuat. Itu golongan ahli kalam, mereka mentakwilkan atau menidakkan sejumlah sifat Allah Ta'ala dalam rangka untuk menyesuaikan ciri-ciri Tuhan yang telah digagaskan dalam falsafah Neoplatonism. Ya, ini adalah perkara yang kita kena ambil perhatian. Ya. Kalau kita tengok dalam sejarah pemikiran umat Islam, golongan yang terawal yang menggagaskan spiritualism ini ialah golongan Jahmiyah. Sebab itulah ulama salaf kata al-musyabbihatu ya'budu sanaman wal jahmiyatu ya'budu adama. Musyabbihah menyembah berhala, yang menyamakan Tuhan dengan makhluk, menyembah berhala. Manakala golongan Jahmiyah menyembah sesuatu yang tidak ada. Dan perkataan ulama salaf berkaitan dengan sesuatu yang tidak ada ni penting. Sebab kita akan tengok macam mana golongan spiritualism ini mengakui bahawa mereka menyembah apa yang mereka namakan sebagai emptiness, kekosongan. Ya. Dan mereka gambarkan bahawa Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak ada sifat, tidak ada rupa, tidak ada nama dan tidak diketahui kewujudannya bagaimana, tetapi dia dapat dirasai dalaman secara inner ketika kita mengalami apa yang mereka namakan sebagai emptiness, kekosongan. Itu yang kita kata mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Subhanallah, ulama salaf. Ya, mereka telah menyatakan kepada kita benda lebih awal. Ya. Sebab itu dah golongan ulama salaf menamakan Jahmiyah sebagai Mu'attilah. Yang mereka maksudkan dengan Mu'attilah ialah apa yang kita namakan sebagai ateis. Karena maksud ulama salaf Jahmiyah adalah Mu'attilah, yakni yu'attiluna al-alam 'anil khaliq, mengosongkan alam daripada Tuhan, daripada pencipta. Jadi mereka kata wal jahmiyatu ya'budu adaman. Jahmiyah menyembah benda yang tidak ada, menafikan kewujudan Tuhan. Dan benda juga diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Abdul Bar Al-Maghribi rahimahullah dalam kitabnya Al-Istizkar dan ataupun dalam An-Tamhid, dan kita telah mempelajarinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ajaran ini kemudiannya mempengaruhi gerakan tasawuf selain ajaran falsafah, sehingga mewujudkan ajaran tasawuf batiniyah yang berfahaman hulul atau ittihad atau wahdatul wujud, pantheism. Untuk elaboration dia kita dah pun belajar benda-benda ni semua, kita dah belajar, alhamdulillah. Baik. Demikian juga pahaman spiritualism ni paling kuat. Kita boleh lihat dia adalah sebenarnya apa yang dianut oleh golongan agama-agama Timur, macam yang telah kita belajar dulu. Ya, beberapa tahun lepas kita dah belajar semua benda ni. Jangan lupa. Kan? Kalau lupa, kena ulang balik. Tengok balik video kelas-kelas yang telah lepas. Okey? Kita dah cerita dah dulu bahawa ajaran-ajaran Timur, Hinduism, Taoism, Buddhism, Buddha Zen, Confucianism, semua ini, ajaran-ajaran ini berteraskan wahdatul wujud. Yang bagi mereka, ruh ataupun Tuhan adalah ruh besar bagi alam, yang menjala dalam alam. Yang mereka namakan Tuhan itu berada di mana-mana. Tuhan tidak bertempat, Tuhan ada di semua tempat. Itu maksud mereka. Dalam ajaran Hindu, sebagai contoh, Tuhan disebut sebagai Brahman, ruh besar. Dan manusia disebut sebagai Atman, roh kecil, yang selepas dia melepasi liputan ataupun kitaran karma, roh Atman ini akan kembali masuk ke dalam Brahman. Bersatu dengan Tuhan yang mereka namakan sebagai moksha.
Dalam ajaran Buddha ada nirvana. Dalam ajaran Sufi ada al-fana. Ada lebur dalam Tuhan. Ini contoh dalam falsafah Upanishad dalam ajaran Hindu, ya, dia dunia ni di tengah bulatan yang paling kecil sekali sengsara. Samsara tu orang Melayu kata sengsara lah, bahasa Sanskrit, ya. Jadi akan berlaku kitaran karma. Roh itu menjelma daripada satu makhluk kepada satu makhluk, sehinggalah bila dia mengamalkan kehidupan zuhud dan mengenali sesuatu yang tidak dapat dikenali, iaitulah Brahman, roh alam ini, maka dengan itu dia akan melepaskan dirinya daripada kitaran karma tadi dan dia mencapai apa yang dinamakan sebagai moksha ataupun fana ataupun nirvana, masuk balik ke dalam Brahma ataupun Brahman, ya, masuk balik dalam Brahman. Na'udzubillah min zalik. Dalam alam Melayu pula, macam mana orang Melayu, Malaysia ni secara khususnya Nusantara ni, kita dapati orang Melayu tidak lari pahaman agama mereka banding agama-agama timur yang lain. Sebelum diserapi oleh ajaran Hindu Buddha sekalipun, orang Melayu sudah pun menyembah apa yang mereka namakan sebagai semangat. Memuja semangat padi, semangat gunung, semangat sungai, semangat laut, ya. Apa maksud semangat di sini? Semangat Tuhan lah. Memuja roh nenek moyang, ya. Ini semua adalah fahaman wahdatul wujud. Kemudian bila masuknya ajaran Buddha Hindu atau Hindu Buddha, Buddha datang dulu kemudian Hindu. Sebab tu nak sebut Buddha Hindu. Walaupun biasa kita sebut orang Hindu Buddha. Tapi untuk bagi tahu mana yang datang dulu, nak sebut Buddha Hindu. Maka pahaman itu semakin kukuh. Dan bila ajaran Islam masuk ke tanah Melayu, Islam versi yang mana orang Melayu ambil? Tentulah tidak lain tidak bukan mereka ambil Islam versi fahaman wahdatul wujud. Ya. Fahaman wahdatul wujud ini dulu dalam kalangan orang Melayu adalah fahaman resmi yang dipegang di istana-istana, diajarkan, ya. Maka tokoh-tokoh yang besar yang menggagaskan fahaman wahdatul wujud macam Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrai, ya. Mereka ni semua berfahaman wahdatul wujud. Ya. Kemudian berlaku penentangan daripada ulama-ulama yang datang kemudian. Sehingga berlaku pertumpahan darah di antara golongan wahdatul wujud dengan golongan yang satu lagi menggagaskan wahdatul syuhud. Ya. Kemudian diharmonikan wahdatul wujud, wahdatul syuhud ini melalui Abdul Samad Palembang, Abdul Rauf Singkil, mereka jadikan tasawuf itu kepada beberapa tahapan. Jadi wahdatul wujud itu kemudiannya dikhususkan untuk pengamalan atau kefahaman golongan peringkat tertinggi yang jadi ajaran itu tertutup rahsia. Ya, ajaran rahsia. Tapi diteruskan, cuma tak didedahkan kepada orang awam. Ya. Dan terkenallah dalam ajaran Melayu itu dengan fahaman yang disebut sebagai martabat 7. Martabat 7, the 7 degrees of existence. Bermula daripada Tuhan, menjelma menjadi Nur Muhammad, kemudian berperingkat-peringkat dia menjelma menjadi alam sampailah menjelma jadi manusia yang mereka namakan sebagai al-insanul kamil. Fahaman al-jili, ya, meresap ke dalam fahaman orang Melayu. Ini ajaran martabat 7. Ya. Jadi berkata Tuhan, tengok daripada A itu dia panggil ahadiyah. Tidak ada rupa, sifat, nama. Kemudian jadi martabat wahdah. Ya. Ini dipanggil martabat Nur Muhammad. Kemudian wahidiyah, barulah menjelma nama, sifat, ya, dan asma. Ya. Tengok di situ. Ya. Peringkat dia. Ahadiyah tu dia kata zat. Kemudian wahdah itu ialah sifat. Ya. Kemudian wahidiyah itu menjelmanya nama-nama dia kata. Kemudian turun ke alam arwah. Kemudian alam arwah pergi jadi alam ajsam, jisim. Jisim pergi kepada misal.
kemudian menjelma jadi insan kamil manusia. Dan insan kamil yang paling sempurna ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada anggapan mereka, kerana Muhammad lah yang terpancar dalamnya Nur Muhammad, yang Nur Muhammad itu adalah martabat wahdah. Tuhan itu, esensi Tuhan itu menjelma dalam sempurna dalam diri Muhammad. Ini yang disebut martabat 7 yang menjadi pegangan wahdatul wujud di sisi orang Melayu masa dulu dan sampai hari inilah. So ini adalah kita kata pahaman spiritualism yang klasik. Iaitulah pahaman wahdatul wujud yang ada dalam ajaran-ajaran tasawuf sufi. Ya. Ajaran orang sufi secara asasnya dia adalah spiritualism. Yang telah kita belajar. Bagi yang tidak ikuti kelas, boleh rujuk balik rakaman-rakaman kelas-kelas kita yang kita dah belajar tentang apa itu Nur Muhammad, apa itu pegangan wahdatul wujud, apa dia wahdatul syuhud. Semua itu kita sudah pun belajar dalam siri-siri kelas kita. Tetapi kemudiannya abad ke-19 Masihi, gerakan spiritualism ini, gerakan atheism spiritual ini mendapat tempat di barat. Ya. Pasca zaman sekularisme dan materialisme, orang barat mencari cara untuk memuaskan the spiritual needs, kehendak spiritual mereka, kehendak kerohanian mereka. Tetapi dalam cara yang tidak mengikat mereka dengan agama tertentu. Itu cara dia. Maka wujudlah tokoh-tokoh barat yang pergi belajar ajaran-ajaran timur. Ada yang pergi belajar Tao, ada yang pergi belajar Buddha, ada yang pergi belajar Hindu. Ada yang mula mengkaji ajaran-ajaran shamanism orang Red Indian, ajaran-ajaran perbomohan, ajaran-ajaran sihir lama. Ya, maka mereka ni mula mencari. Dan dalam Kristian sendiri juga kita ada golongan Gnosticism, golongan batiniyah mereka sendiri. Maka ajaran-ajaran ini mula dicari gali. Dan datang juga imigran daripada India, daripada China, daripada negeri-negeri yang berpahaman Buddha, dan mereka mengembangkan agama mereka itu kepada orang barat. Ya. Dan tak terkecuali juga golongan tasawuf. Ya, yang datang ke Amerika, datang berlindung di sana dan mengembangkan ajaran tasawuf mereka, ya. Maka dengan itu muncullah beberapa gerakan yang penting pada tahun 1870-an. Kita mula menerima ada gerakan di barat, namanya gerakan dia panggil New Thought. Ya, gerakan New Thought. Apa dia New Thought ini? Kalau kita tengok dalam Encyclopedia Britannica, dia kata New Thought, a mental healing cult closely related to Christian Science. First emerged in the 1870s. Its leaders promised that thought could shape reality. Thought could shape reality. And that if one meditated upon a goal, that goal be in health, spiritual enlightenment, or wealth, would be reached. This doctrine appealed to a wide range of Americans, from economically precarious white-collar workers hoping to think their way to success, to reformers who believed that elevated thoughts could save a nation mired in materialism and corruption. Tengok, jadi golongan-golongan businessman mula menghantar untuk masuk belajar ajaran ni, yang mereka ingat benda tu boleh meningkatkan kemajuan dalaman diri. Golongan-golongan yang nak islah masyarakat daripada kerosakan materialism juga mula berkiblatkan pahaman New Thought ini. Ya. Chicago played an early and significant role in the national growth of New Thought. By the 1880s, Chicago boasted several New Thought publications and metaphysical college, as well as dozens of New Thought teachers and healers. Between 1888 and 1895, the charismatic Emma Curtis Hopkins, perhaps the nation's most influential New Thought teacher, ran her New Thought seminary and training school at 2019 St. Indiana. Almost every major
new thought leaders came to Chicago to study with Hopkins, including Charles and Myrtle Fillmore, founders of the Unity School of Christianity. Hopkins' influentially weekly column of New Thought Bible Studies appeared in the Chicago Inter-Ocean. Emma Curtis Hopkins ini antara kemudiannya tokoh yang sangat berpengaruh menyebarkan fahaman tersebut. Although New Thought reached its heyday before 1920, the movement's core ideas hold on ongoing attraction for Americans. New Thought doctrines have always appealed to people who hope to improve their social standing, and late 20th century alternative healers and New Age practitioners revived interest in New Thought meditation practices. In the 1990s, several Chicago area New Thought churches continued to draw devoted adherents, including Johnny Coleman's Universal Foundation for Better Living, the Unity Church of Chicago, the First Church of Religious Science, and the Ministry of Truth, which is devoted to teachings of Emma Curtis Hopkins. Ini diambil daripada Encyclopedia Chicago History. Ya. Dan dari segi pahaman dia, macam biasa disebut di sini, the ultimate basis of existence is mental, God as mind, and all material physical condition are secondary to and products of human mental states and conditions. What this means for New Thought is that consciousness, ideas, and thoughts are the basis of reality and function as the causal forces behind all material physical phenomena, from objects including human bodies to the event and circumstances of an individual's life. Antara disebut di situ dalam Declaration of Principle of the International New Thought Alliance, which declares, among other claims, we affirm God as mind, infinite being, spirit, ultimate reality, and that our mental states are carried forward into manifestation and become our experience in daily living. Jadi, ajaran New Thought ini yang kemudiannya mempengaruhi semua ajaran-ajaran New Age ataupun spiritualism di barat. Dia kata the essence of humanity is divine, and humans are seen as spiritual beings that are linked with divine mind through their highest consciousness. Inilah nanti kita akan tengok. Inilah dia ajaran yang berterusan dipakai dalam New Age ini. The failure of humans to fully demonstrate their inner spiritual perfection is the result of ignorance and wrong thinking. The key to eliminating specific negative conditions and creating a tendency to ever more positive experiences is based in the belief that all persons are in essence spiritual beings, and that divine mind is accessible to human minds. When divine mind is properly engaged by human consciousness, the good is brought into material or physical manifestation, thus eliminating negative experiences and conditions and replacing them with positive ones. This engagement is believed to occur scientifically through precise and systematic religious exercises such as prayer, spiritual treatment, visualization, affirmations, and in some cases denials. So itulah dengan pemikiran, meditasi apa semua, dia kata manusia boleh contact dengan divine mind, dengan Tuhan. Konsep yang sama yang dipakai dalam ajaran Sufi tarikat. Benda yang same, samanya. Ya, yang ada dalam ajaran Hindu, Buddha, ya, yang kita akan tengok nanti yoga dan sebagainya. Kemudian datang gerakan yang paling besar, iaitu teosofi yang diasaskan oleh Helena Blavatsky dan juga Henry Olcott. Ya. Sama juga ajaran teosofi inilah yang kemudiannya mengisytiharkan kedatangan New Age. New Age. Iaitulah sebab mereka percaya kepada alam ini, percaya kepada ilmu nujum, ilmu perbintangan, ramalan masa depan, ramalan telekat nasib, tarot cards, apa semua mereka percaya. So mereka percaya bahawa bila berubahnya bintang ataupun buruj, masuknya kedatangan buruj Aquarius, maka bagi mereka inilah ada New Age. So bagi mereka semua agama akan terhapus dan manusia akan menjadi berkuasa, akan kembali menjadi Tuhan. Ya.
Dalam ajaran Theosophy, there is a deeper spiritual reality, and that direct contact with that reality can be established through intuition, meditation, revelation, or some other state transcending normal human consciousness. Theosophists also emphasize esoteric doctrine. Modern theosophists claim that all world religions contain such an inner teaching, and much attention is devoted to deciphering the meaning concealed in sacred texts. A fascination with supernatural or other extraordinary occurrences, and with the achievement of higher physical and spiritual powers, Theosophists maintain that knowledge of the divine wisdom gives access to the mysteries of nature and humankind's inner essence. Reality is constituted of one principle or substance, such as mind or spirit, a firm and overarching, all-encompassing unity that subsumes all differentiation associated with the monism, are the belief that God is utterly transcendent and impersonal, that creation is the product of spiritual emanations from God. See? Ini dia kata dalam ajaran that creation is the product of spiritual emanations from God. And humans are spark of the divine, trapped in the material world, who desire to return to their spiritual home. Okay. Siapa yang masih ingat dulu masa kita belajar Futuhat, kita belajar pasal wujud Ibn Arabi, Futuhat Makkiyah. Inilah yang Ibn Arabi sebut berkenaan dengan percikan Nur Muhammad. Tak, kita belajar dulu percikan Nur Muhammad. Ya, bagi yang ikuti kelas. Ya, jangan lupa benda ni. Okay, so the same doktrin, ya, sama benda yang kefahaman yang sama. Baik. Dan Madam Helena Blavatsky ni, dia mendakwa kata dia ni boleh ada kontak dengan apa yang dinamakan sebagai the masters. The masters ni adalah roh, spirit orang-orang terdahulu yang dah mati, yang mereka anggap sebagai tokoh-tokoh awal kepada ajaran teosofi ini. Yang hakikatnya tentulah jin dan syaitan lah. So bagi mereka melalui pengalaman bertemu dengan roh orang mati secara sedar ini, yang kita dalam istilah sufi kita panggil yaqzah, atau dalam amalan orang Melayu dipanggil menurun, benda yang sama, the same thing. Benda yang sama saja. Cuma hak ni mai daripada orang putih, benda tu orang Melayu duk amal, nenek moyang dulu hak sesat-sesat dah lama duk buat. Ya, benda tu exactly the same thing. Ya. Panggillah buh nama dia menurun ke, yaqzah ke, itulah dia hak Helena Blavatsky ni duk buat, duk kata roh-roh orang mati duk mai jumpa dia, duk bagi dia ilmu-ilmu. Kan? Kemudian di California, Big Sur diasaskan satu institut namanya Esalen Institute. Esalen ni nama merujuk kepada orang-orang asli, ya. Yang diasaskan oleh Michael Murphy dan Richard Price, ya. Dan kalau kita tengok, Murphy spent 3 years in study and meditation before creating Esalen, and lived for 18 months at the Sri Aurobindo Ashram in Pondicherry, India. Tengok dia ni, Michael Murphy yang asas Esalen ni, dia pergi belajar agama Hindu. Macam Al-Hallaj, pergi India belajar agama Hindu, kemudian balik asaskan ajaran hulul. The exact same process. Sama proses yang sama. Same methodology. Same operation procedures. Same SOP. Okay. Dia kata, his associates have included Baba Ramdas, nama barat dia Richard Alpert, William C. Shaz, Ida Piroff, and Frederick S. Pearls. Many famous individuals have given lecture courses or acted as advisors, including veteran mythologist Joseph Campbell, Alan Watts, Ralph Metzer, and Bishop John Robinson of Britain. Esalen made a counter group a universally recognized term and has conducted courses in mythology, mysticism, meditation, psychotherapy, group awareness, emotion reduction, and expansion of consciousness. Michael Murphy has also been associated with the formation of Quesita, a European center with programs similar to Esalen's. Yeah. Workshops have also been conducted by self-styled mystics, shamans, and experimenters. Tengok Esalen punya amalan-amalan yang diamalkan di Institut
Esalen Institute ini yang dinamakan sebagai retreat center. Pergi situ buat yoga, diajaklah segala macam ajaran-ajaran yang pelik. Kemudian 60-an juga kita ada Human Potential Movement. Ini juga satu lagi gerakan untuk mengangkat tenaga dalaman manusia kononnya. Dan kemudiannya kita ada New Age yang mana diisytiharkan oleh Helena Blavatsky tadi. Ya, inilah gambarannya. Penis Parkhurst Quimby yang mengasaskan yang awal tadi. Kemudian Helena Blavatsky, Michael Murphy dan Richard Price. Esalen Institute, Big Sur, California. Tempat dia memang cantik, menenangkan, tapi sesat dan kufur. Yalah pula. Okey. Gerakan spiritualism dikenali secara meluas sebagai New Age Movement. Ataupun kita sebut New Age. Zaman atau era baru ini disandarkan kepada perubahan alam berdasarkan ilmu nujum, ramalan bintang, berada di bawah pengaruh Buruj Aquarius. Mengikut sangkaan mereka, dengan bermulanya era Aquarius ini, manusia akan bebas daripada segala bentuk perbezaan agama, bangsa dan negara dan bersatu di atas kemanusiaan dan kemampuan manusia yang tidak terbatas. New Age telah menjadi satu jenama bagi merujuk kepada pelbagai gerakan batiniah esoterik moden di barat ataupun kita namakan sebagai spiritual atheism. Gerakan spiritualism atau New Age mempunyai bentuk, antara yang utama adalah gerakan berkaitan dengan human potential development, gerakan self-healing dan terapi. So dia ada dua cabang besar New Age ini dia datang. Dia sama ada gerakan itu datang dalam bentuk kononnya nak meningkatkan self-potential. Untuk supaya kita jadi yakin kalau kita sebagai orang yang berniaga, supaya bila kita bercakap, orang dengar apa yang kita cakap. Bila kita berfikir, pemikiran kita tu sesuatu positif, pemikiran itu akan menghasilkan tindak kerja yang bagus, dia kata. Satu. Ataupun datang dalam bentuk perubatan, merawat penyakit. Dia panggil self-healing, self-therapy. Kononnya tak payah pakai ubat, tak payah pakai apa-apa medication, tak payah pergi buat operation. Penyakit boleh sembuh sendiri. Hanya dengan membetulkan tenaga dalaman, dia kata. Membetulkan pemikiran. Kesemua gerakan ini walaupun mempunyai praktik, nama dan pertubuhan berbeza, namun berkongsi sejumlah akidah asas yang bersifat kufur dan menolak kewujudan Tuhan secara hakiki. Di antara kepercayaan mereka ialah mereka percaya kepada The Universal One, Tuhan yang merupakan semangat atau universal spirit bagi alam. Alam menurut mereka adalah penjelmaan atau tajalli bagi roh universal tersebut. Macam ajaran wahdatul wujud sebiji. Manusia adalah al-insanul kamil yang terselah padanya segala sifat ketuhanan dan terkumpul padanya kekuatan ketuhanan. Kita akan tunjuk beberapa video ucapan golongan ini. Maka tugas manusia adalah untuk dia mencapai kesedaran, consciousness akan hakikat ini untuk membolehkan dia kembali kepada keadaan asalnya, itu Tuhan. Secara asasnya akidah spiritualism atau New Age berkenaan Tuhan berlegar pada teori wahdatul wujud dan kelazimannya. Tuhan dalam ajaran New Age ini mereka tidak ada, Tuhan tidak ada nama. Ya. Jadi mereka akan memanggil Tuhan mereka ini dengan pelbagai panggilan lah. So kalau dalam yoga itu dia panggil nama Om. Om dalam ajaran Hindu, Om ialah Tuhan yang tidak ada, tidak diketahui namanya, sifatnya. Dia adalah keadaan asal Tuhan sebelum Tuhan tu menjelma dalam alam. Itu dia panggil Om. So sama dalam ajaran Sufi, bila dia nak berzikir, dia akan sebut Hu ataupun Hu ni, dalam ajaran Sufi, Hu ni dia kata la huwa illa huwa. Tiada dia melainkan dia. Sebab dia kata Hu ni adalah umum. Maksudnya dia kata ke mana sahaja kita tunjuk, maka kita menunjuk kepada dia. Itu maksud Hu. Dia kata Hu, dia. Sebelum nak jadi, aku adalah dia. Itu maksud na'udzubillah min zalik. Ya? Baik. Dan menurut mereka, Tuhan
yang tidak ada sifat rupa ni kemudiannya telah menjelma, telah berlaku proses emanasi. Dalam ajaran Cina dia kita ada konsep yin dengan yang. So dia kata daripada Tuhan yang satu tadi mabda asal pecah kepada yin dan yang. Ya. Dan yin dan yang itu kemudiannya menghasilkan qi, tenaga dalaman. Kan. Jadi kalau kita nak kembali kepada kesatuan dengan Tuhan tadi, kena seragamkan balik yin dengan yang supaya qi tadi tu jadi satu. Dia kata. Tu dia apa-apa pun ni macam ni, satu. Kan bersatu, dua benda satu. Kan. Ada yang namakan dia sebagai prana, ki, ke apa semua tu, itulah dia jelmaan yang pertama ataupun dalam konsep ajaran sufi ialah Nur Muhammad lah. Kemudian daripada situ barulah datangnya segala macam makhluk-makhluk yang lain wujud hasil daripada reaction, tindak balas antara yin dengan yang ni ataupun dua tenaga negatif positif. Semua itu konsep dia samalah. Semuanya nak kata Tuhan menjelma jadi alam. Penganut ajaran SA mempercayai bahawa roh manusia akan berpindah dan bertukar jasad inkarnasi sebelum mencapai tahap kesedaran akan ketuhanan dirinya, nirvana, moksha, fana. Dia percaya bahawa manusia ni roh ni boleh keluar daripada tubuh, bila mati dia akan pindah menjelma jadi makhluk yang lain, masuk dalam makhluk yang lain, dipanggil karma. Ya, ini dapat dilihat dalam kenyataan beberapa tokoh ni kita akan baca. Kita boleh sebut beberapa kenyataan tokoh di sini. Alice Bailey, masalahnya Alice Bailey, penganut ajaran teosofi kata, nastakhdim mustalah al-ilah, kita menggunakan istilah Tuhan itu lidalalah ala ma yu'abbaru anhu bil hayatil wahidah allati takmunu fi jami'il ashkal bil alamil kharijil mahsus. Dia kata Tuhan itu digunakan untuk merujuk tentang kehidupan yang satu, yang terlindung, yang berada dalam semua bentuk dalam alam ini yang kita boleh capai secara fizikal. David Spengler, dia kata yakmunu sirru tajalli fil i'tiraf bi anna al-ilah bi kulliyatihi huwa al-haqiqatul wahidah al-wahidah al-ilah huwa kullu ma fil wujud. Tuhan ialah segala apa yang wujud ni Tuhan. Ini kenyataan mereka, ya. Berkenaan dengan roh masalahnya, ya. Mereka percaya boleh berlakunya perpindahan roh, ya. Deepak Chopra masalahnya dia kata laqad tafarra'at harakatul 'asr al-jadid 'an 'adad min at-taqalid al-fikriyah walakin ahammuha huwa at-teosophy wa min khilal ruhaniyat awakhir al-qarn al-9 'ashar bada' thaqafah al-sya'biyah ta'taniq 'aqidat at-tanasukh. Dia kata New Age movement ni berkembang daripada pelbagai bentuk pemikiran klasik, yang paling utamanya teosofi. Dia kata daripada pelbagai ajaran spiritual di penghujung kurun ke-19 mula menerima pemikiran akidah tanasuh, inkarnasi roh. Ya, inkarnasi roh. Karma macam kita sebut tadi, ajaran Hindu tadi, mereka percaya bahawa roh ni boleh, dan mereka juga percaya boleh berinteraksi dengan roh macam yang berlaku dalam kalangan Madam Helena Blavatsky masalahnya, percaya bahawa dia didatangi oleh roh-roh orang yang telah mati. Konsep yaqzah yang sama yang diamalkan oleh orang Sufi, ya. Macam dalam kalau kita belajar dulu dalam ajaran Al-Insanul Kamil Abdul Karim Al-Jili, apa dia kata, roh Nabi itu boleh menjelma dalam pelbagai rupa, dan dia mendakwa dia pernah jumpa Nabi Nur Muhammad dalam bentuk rupa tok guru dia.
So bagi mereka, roh tu berpindah. Nur Muhammad tu berpindah dari satu tubuh ke tubuh. Ya. Samalah konsep menurun, yaqzah. Ya. Ini semua adalah kepahaman yang dipegang oleh golongan New Age Movement. Tuhan bagi mereka berada dalam diri manusia. Bahkan pada asalnya adalah Tuhan yang menjelma sebagai alam. Manusia menentukan kejadian alam. Dia bernama sebagai law of attraction. Apa yang kita fikir, kita akan lakukan. Sebab pada hakikatnya bagi mereka, kita lah pencipta. Tuhan dalam diri kita, bukan yang lain. Kebahagiaan, yakni syurga akan dicapai dengan membebaskan diri daripada tabiat kemanusiaan dan kembali kepada sifat ketuhanan. Macam dalam ajaran sufi lah, mencapai al-fana atau moksha atau nirvana. Bila manusia dah bebas daripada benda ni, dia tidak lagi terikat dengan nilai moral. Dalam ajaran sufi kita belajar, bila dah sampai tahap fana ini, dah tidak ada lagi halal haram, dah tak terikat lagi dengan undang-undang hukum hakam Tuhan. Samalah dalam ajaran New Age pun, benda yang sama juga dia gagaskan. Manusia yang dah mencapai consciousness ni, dah tak terikat lagi dengan nilai-nilai moral yang tertentu. Kalau dia amalkan pun sebagai sukarela dia. Tapi dia sudah tidak ada sebarang obligation untuk berpegang dengan apa-apa moral values yang khusus. Menolak untuk memberi komitmen kepada sebarang agama dan beranggapan semua agama dan jalan kerohanian adalah sama. Ini adalah beberapa bentuk praktik yang masyhur, ya, yang tersebar dalam kalangan golongan New Age. Ya. Ini di antara beberapa bentuk praktik. Di antara praktik-praktik yang masyhur ialah yoga misalnya. Yoga ni kita akan tengok apa hakikat yoga. Ya. Transcendental meditation. Di sini ada kesilapan ejaan, meditation. Ya, ni satu bentuk meditasi juga, satu bentuk yoga. Sama saja konsep dia, yoga juga, ya. Transcendental meditation itulah dalam ajaran Hindu. Dalam ajaran Maharishi, diasaskan oleh Maharishi, ya, ajaran ini untuk mencapai dia menggunakan mantra Om tadi, Om na'udzubillah min zalik, kata yang syirik, ya. Antaranya adalah Reiki, ya. Ri dengan makna ruh al-kauniyah, universal spirit, dan Ki ialah force, taqah, kekuatan, tenaga, energy bagi alam, ya. Yang mana dia adalah bersamaan dengan perkataan Qi dalam ajaran Cina, ya. Jadi samalah ajaran Reiki ni dia memfokuskan kepada cara-cara untuk mendapatkan tenaga alam dan bersatu dengannya dan merealisasikan keseimbangan di sisi manusia dengan jalan mengenali sifat-sifat atau ciri-ciri khusus al-jismul athiri, iaitu jisim ataupun jasad dalam badan yang mereka anggap juzuk ketuhanan dalam badan manusia, dan membuka cakra untuk menerima tenaga positif. Ini semua ajaran Hindu jelas, ya. Disebut dalam satu program ajaran Reiki ni, dia kata apa? Tadarrab fima al-ki tatadaffaq fi dakhilika hatta tattasil bil aqli al-fa'al. Dia kata buat latihan Reiki ni sampailah ki ataupun chi tadi, tenaga Tuhan itu mengalir, menderu-deru dalam badan kamu. Dengan itu kamu akan berhubung dengan active reason, active intellect, yang mana kita dah belajar active intellect ini adalah istilah yang dipakai dalam falsafah Al-Farabi untuk merujuk kepada Tuhan. Nas'alullah al-afiyah. Dan diceritakan punca Reiki ini diasaskan oleh Mikao Usui. Mikao Usui ni orang Jepun. Dia nak cari macam mana nak dapat mukjizat yang ada pada nabi-nabi dan Buddha. So depa faham kata nabi, kuasa mukjizat nabi ni adalah tenaga dalaman. Dan inilah ajaran yang dibawa oleh Al-Farabi, oleh Ibn Sina, yang telah diruat oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya yang famous, tulis satu kitab khusus berkenaan As-Safadiyah. Kitab As-Safadiyah
menjawab syubhat ini dari golongan ahli falsafah yang melihat mukjizat Nabi itu hanyalah tenaga dalaman. Yang dalam ajaran ESQ dulu dia ada zero mind process. Kalau kita kosongkan minda dan kita fokuskan kepada satu perkara, itulah Tuhan yang tidak ada nama apa tadi ni, kita fokus, maka kita boleh buat mukjizat yang luar biasa, sehingga kan Ari Ginanjar kata kita boleh belah laut macam Nabi Musa belah. Na'udzubillah min zalik. Ya. Itu di antara contoh kepahaman Ricky. Ajaran makrobiotik ya. Yang dimaksud makrobiotik ni ialah kehidupan yang besar. Ya. Yang mana diambil daripada makro besar, dan bios, yakni hayah, kehidupan yang besar. Diasaskan oleh juga ahli falsafah daripada Jepun, Josh Ushawa, ya. Dia nak mengembangkan ajaran-ajaran pahaman falsafah Cina, dan dia menzahirkan dirinya sebagai ajaran penyembuhan, self healing, ataupun tibul badil, perubatan alternatif yang tegak di atas kepercayaan at-taqah al-kauniyah, seperti biasalah universal energy, ya, dan kepentingan untuk mengembalikan sistem kehidupan dan makanan dan pakaian dan aktiviti dan menyusun rumah semuanya dengan satu bentuk yang tertentu supaya sesuai dengan aliran tenaga alam ini. Maksud dia ada cara sistem untuk susun pakaian macam mana, cara untuk makan, cara duduk, semualah dia ada, supaya dia kata dengan kita buat benda tu, ya, akan menyeragamkan dengan tenaga alam ni, maka kita boleh bersatu dengan tenaga tersebut ataupun Tuhan. Macam ajaran Feng Shui juga lah, sama. Kita ada Tai Chi Quan, ya, ajaran Tai Chi Quan, yang mana makna kalimah Tai Chi Chuan ini ialah maknanya al-wujud an-nihai. Itulah kewujudan yang tertinggi. Ataupun at-taqaddum nahwu al-nihai. Proses untuk menuju kepada infinity. Itu maksud dia. Dan dia Tai Chi ni sebenarnya kita ingat dia adalah satu proses riadah, senaman ataupun seni mempertahankan diri, tetapi dia berasaskan kepada fahaman Dao ataupun Tao. Ya. Yang mana dia berasaskan kepada nak menyeragamkan di antara yin dengan yang. Jadi dia buat pergerakan-pergerakan itu untuk menyatukan jasad dan minda dan ruh untuk diikat dengan tenaga alam, universal energy, supaya manusia itu boleh keluar daripada alam fizikal dan menuju kepada kekal abadi, itulah bersatu dengan ruh alam tadi. Demikian juga ajaran Qi Gong. Sama juga, Qi ialah tenaga alam tadi, Gong ialah tariqatul itqan, jalan untuk kita memperolehi Qi tadi katanya. Juga sama, dia menggunakan pergerakan-pergerakan tubuh badan, ya, supaya pergerakan ini menurut mereka boleh membawa kepada penyatuan dengan Tuhan. Feng Shui ni makruf, ya. Jadi mana Feng maksudnya udara dan Shui maknanya air, udara dan air. Juga nak buat keseragaman tertentu untuk membolehkan tenaga alam tadi bersatu dengan kita. Ada ajaran Huna, pranic healing, aura dan warna, menggunakan aura. Dia percaya kita ni ada aura, jadi aura ni kalau bocor akan menyebabkan kita rezeki kita kurang dan sebagainya, maka dia akan pakai tangkai tertentu atau pakai warna tertentu supaya aura itu seimbang katanya. Menggunakan kristal dan tangkai-tangkai, piramid energi, grafologi, NLP. NLP ni mungkin kita boleh sentuh lebih sikit pasal dia agak menyebar sekarang ini. Tengok poster pembesar dekat lebuh-lebuh raya. Iaitulah Neuro-Linguistic Programming. Ya, ini di antara program latihan diri yang paling famous. Ya. Dia diasaskan oleh Gregory Bateson yang hidup 1904-1980. Yang mana dia adalah salah seorang daripada pengkaji, researcher di Ma'had ataupun Institut Iselin tadi, yang telah menganut ajaran Buddha dan berhubung dengan ajaran Buddha Zen di Amerika. Telah disusun teknik ataupun latihan NLP ini daripada 3
golongan spiritual ataupun Oriental spiritualism ini, dia ada kaji pemikiran mereka, cara mereka untuk dia mengasaskan ajaran NLP ni, iaitulah dia mengkaji Milton Erickson yang terkenal dengan sistem untuk mengeluarkan yang keluar daripada akal kepada keadaan para sedar, subconscious mind, sebagai satu praktik langsung kepada ajaran Buddha Zen. Demikian juga dia mengambil pemikiran NLP ni daripada amalan Fritz Perls, salah seorang daripada juga pengkaji di Insulin Institute yang mempunyai yang berpahaman atau mengamalkan ajaran Wahdatul Wujud, dan daripada Virginia Satir, pengubat ataupun healer ataupun spiritual healer yang terkenal boleh memberi kesan kepada orang lain, yang mengasaskan salah satu markas New Age movement yang terbesar di Amerika, iaitulah Avanta Center. Dan dia ni seorang yang berakidah Hindu, penganut ajaran karma, dan dia suruh mati, dia suruh bakar macam ajaran Hindu. Ya. Jadi itulah asalnya ajaran NLP ini. Dan sistem NLP ini istimewa berbanding yang lain sebab dia adalah sistem elektik pilihan yang terhimpun bersama dengan pelbagai bentuk falsafah dan pandangan-pandangan barat, dan sebahagian teori-teori dan andaian hipotesis-hipotesis yang dihimpun dari bidang-bidang ilmu yang lain seperti ilmu psikologi, ya, ilmu pentadbiran. Maka latihan NLP ini sebahagiannya ada berbentuk latihan pernafasan, latihan jiwa, ya, latihan perawatan ataupun healing, ya, itu banyaklah dia punya. Tapi poinnya, bahayanya ajaran NLP ini sama juga sebab dia berasaskan falsafah seperti juga program-program New Age yang lain, iaitulah menyebarkan falsafah batiniyah, esoterik, dan bagi mereka manusia akan mencapai kekuatan yang luar biasa dengan mencapai akal batin ataupun subconscious mind yang menerusi praktik-praktik yang mereka buat menggunakan fahaman-fahaman New Age. Sama saja. NLP pun termasuk daripada aliran New Age juga. Banyaklah timeline therapy, fire walking, emotional freedom technique, hypnosis, astral projection, mengeluarkan roh, yang kalau kita belajar dalam sufi, orang sufi dia panggil isra'at wal mi'rajat. Mereka kata wali-wali tasawuf juga boleh isra' dan mi'raj. Macam Nabi SAW banyak kali pergi naik ke langit, turun daripada langit, roh keluar daripada badan, pergi jumpa orang sana, jumpa orang sini. Itu antara pahaman dia. Ni kita tengok, ya, Eckhart Tolle, ini salah seorang tokoh yang moden sekarang ni. Banyaklah pengamal-pengamal New Age movement duk ikut dia. Dia kata God is beyond all the forms of life but also indwells every form of life as their essence. God is both beyond and within. Tuhan duduk dalam badan kita. Deepak Chopra ni juga tokoh yang famous sekarang ni. God is the evolutionary impulse of the universe. God is infinite creativity, infinite love, infinite compassion, infinite caring. So Tuhan ialah perasaan kita, cinta, apa semua ni, ya, evolution impulse of the universe yang menggerakkan perubahan alam, tenaga yang menggerakkan perubahan alam. Okey, itu dia punya pahaman depa. Okey, tengok apa dia kata. Anda tak tahu boleh dengar ke tak? So beyond the world of manifestation that we perceive and experience as. Dengar dah suara dia cakap tu. Okay, payah sikit kalau kita pakai Zoom ni, senang nak communicate. Anda pun tak tahu saya. Anda pun tak tahu apa yang pihak admin respon. Dengar ke tak dengar, anda pun tak tahu. Universe, there is the unmanifested one life, out of which, of course, the entire universe arose. But this unmanifested one life did not disappear when the universe came into existence. It continued
continuous. It is, I would say, it is present within each life form, within you, within me. Tengok dia kata, kalau boleh dengar, Ana tak tahu, mungkin boleh dengar kot. Dengar, okey, dengar tak apa. Pasal chat tu, Ana tak nampak lah chat tu pasal dah buka slide ni. Kita tak nampak dekat ruangan chat ni. Tengok dia kata. So dia kata alam universe ni mula dari satu benda yang tak ada rupa bentuk, kemudian dia menjelma menjadi bentuk dalam alam, tapi dia tak hilang. Dia ada dalam mana? Dalam kita, dalam saya, dalam kamu. Tuhan tu ada dalam kita, dalam kamu. Tengok tu. Tengok Tuhan. Saya kata. Kita ulang sikit. God. Within you, within me, as God. As God. Within you, within me, as God. Itu Tuhan itu ialah apa yang ada dalam kamu, dalam diri saya, dalam semua benda dalam alam ni. Tuhan, itulah dia Tuhan. Tengok. There is something in you that is one with the source of all life. The core of who you are is the unmanifested one that was already there when the universe came into existence and never remains at the core of each life form, untouched by time. And what the true awakening is the universe becoming aware of itself as that unmanifested. And that is the spiritual awakening. So as you, the human being, awaken spiritually, you realize that you are not the form that you took yourself to be, that you took to be your absolute reality, the body, the psychological form, mind, but you realize, you sense something within you. There's something within you that has nothing to do with the physical body or the thoughts that go through your mind. There's a spaciousness there, in between two thoughts, for example, now. You don't disappear when you're not thinking. When one thought comes to an end and the other one hasn't come yet, there's just a little space there. In that space, there's nothing. And that space is nothing. Itu kita kata Jahmiyah menyembah sesuatu yang tidak ada. Emptiness. And yet that space in which there's nothing, there is a very subtle presence, but it has no form. It's consciousness itself. Consciousness tu tidak ada bentuk, tidak ada rupa. Tapi itulah dia Tuhan dalam diri kita itu bagi dia. Jahmiyah tadi, ya'budu adaman. If it's not the unmanifested, one would say it is the emanation of the unmanifested, to use almost poetic language. So you can sense something within you, an aliveness that has nothing to do with you as a person, but without which the person could not be. Okay, kita tengok yoga. The whole technology of yoga is just about this, transforming yourself from being just a piece of creation to the creator itself. This is not in search of God. This is in search of becoming a God. In search of becoming a God. Na'udzubillah min dhalik. To yoga. Yeah? This is not in search of divine. This is in search of becoming divine. This is not in search of God. This is in search of becoming a God. This is not in search of divine. This is in search of becoming divine. Alan Strodick
bekas penganut ajaran New Age. Ya. Dia cerita apa maksud sebenarnya dalam ajaran New Age ni. Yoga. What could be wrong with breathing right and exercising and stretching? There's nothing wrong with that at all. Yeah, Nothing wrong with breathing and exercising and stretching. Yoga is not that. Yoga is a Hinduistic yoking to the Hindu gods. Yes. Is it true that when you do this stretching, it is considered by Hindu gods as worship to them? Yeah, let me at least first explain. It's not stretching. What is It takes stretching, and you need to stretch your muscles to do those poses. But more importantly, it is a spiritual practice that was set up 2,000-3,000 years ago in the Upanishads, which is like the Hinduistic teachings and wisdom and spiritual. It was set up so that every Hindu could actually go into a position that would evoke or open the door to that demon that would be assigned for, or that god for that actual yoking. So it's like a spiritual practice, and it's about yoking. It's yoking to the Hindu gods, Brahman and Kali and Vishnu. They're not yoking. Okay, when to you Allah. say yoking, what do you mean? Yoke, I'm connecting to that God, and every one of those positions is designed for evoking a different type of Hindu god into their life to affect them, or to another thing that happens in certain breathings. They're not just breathing right. There are certain Eastern meditational breathing exercises that are involved in yoga that will actually activate a thing called the Kundalini spirit, which is at the base of someone's spine. And it is an interesting thing with yoga, because there's so many, not just Christians, but I need to bring it back to the secret meetings. One of the things that came out of the meeting as well, especially with spiritual leaders that we were involved with, one of our aims was to bring in a one world religion. So in order to bring in a one world religion, we needed to bring down other religions or neutralize them. So it was about all religions are okay. All paths lead to God. Didn't matter whether you're a Muslim, didn't matter if you're a Tao or a Buddhist or a Hindu or whatever. It didn't matter who you were. We would all end up into Nirvana or into God. And so when there's that deception like that anyone will do it and it's watered down, what started to happen is we went, what's one thing that right now no one believes and thinks it's crazy, but we could wean them into it? And we chose yoga. We actually purposely chose that we could in 30 years have yoga come to the point that it was so common, people would argue to keep doing it, even as believers. And that's exactly what we're seeing. Tengok, bagi mereka yoga itu akan membawa kepada kesatuan agama. Macam dalam ajaran Ibn Arabi yang kita dah belajar, Ibn Arabi dia dah masuk dalam wujud, tidak ada beza macam perkataan Ar-Rumi, perkataan Al-Hallaj, aku adalah Muslim di masjid, Majusi di rumah api, Kristian di gereja. Benda yang sama, benda sama yang dia ulang. Tengok law of attraction. Apa hakikat law of attraction tu? Robert Zink. You are a co-creator of your reality. Co-creator. Everything that is up here that we call God is in here. You are a reflection of the infinite. The ancients referred to the individual as the micro-universe or the small universe. Atman. That means if God is up here and over here and over here, God is also right here. So do not pray to God. Pray as God. Some people were offended by it, but they didn't realize that within each one of us is God force energy, is God force power, is God force consciousness. And so rather than begging to a creator up here, you allow the creator within you to speak what you desire into
existence. One of the ways you can do that is through future tense gratitude. In other words, as you pray for all the wonderful things that you are manifesting into your life and into the lives of others, and you are already grateful for them, even if they haven't happened yet. That if you are currently broke, you're going to be grateful for being wealthy. Focus on what you are creating now. It's going to happen because you are creating it. God within you is coming out and creating the marriage you desire. You don't have to know how the wealth you desire or the company that you desire to build is going to happen. You are creating it. And thus it happens. Don't believe it's going to happen. You are co-creator. See it as it is so. Inilah dia ajaran sufi yang kita dah dengar selama ni. Bila sampai ke martabat fana, seorang wali itu bila dia berkata kun fayakun. Benda yang sama, ajaran yang sama. Dan sebab itu penting dia kata tadi kan, jangan sembah Tuhan yang di atas, sembah Tuhan yang berada dalam badan sekitar kita. Itulah sebab itulah Islam menjadikan kepercayaan Tuhan yang berada di atas arash, beristiwa di atas arash itu sebagai rukun dan syarat sah keimanan. Karena kalau tak percaya yang tu, selesai. Kita akan jadi spiritual atheism. Nas'alullah al-afiyah. Ini kita tengok dalam akidah wahdatul wujud, dalam proses perubatan Cina. Chinese healing system, healing therapy. Masa mungkin dah habis tapi tak apalah. Eric Wilson, dia ni dulu practice benda-benda ni semua. Traditional healing techniques, all of the Asian healing techniques, all New Age healing techniques, all of it, all New Age. New Age is just ancient mysticism renamed. New Age has been around since Babylon. All of them are based on traditional Chinese medicine. All of them are based on something that is called meridian therapy, or the theory of meridians within the body. I'm going to go through these a little bit quickly. Acupuncture, acupressure, Ayurveda, which Ayurveda has been around for 4,000 or 5,000 years, but it is covering the planet now. I can remember 10, 12 years ago, you didn't hear much about Ayurveda. You heard a lot about acupuncture and traditional Chinese medicine, but now it's everywhere. It's a new fad. Chinese Qigong or Qigong, Reiki, aromatherapy, reflexology, iridology, applied kinesiology, and homeopathy. Acupuncture is the oldest references to this practice are found in the almost 5,000-year-old Yellow Emperor's Classic. This book was originally an account of the discussions between the legendary Yellow Emperor and his priests concerning the cause and treatment of disease. All of the diagnosis and remedial cures are based solely upon the 5-element theory and the flow of yin and yang energies within the body. So memang dalam perubatan Cina ini, perubatan New Age ini, mereka berteraskan kepada tenaga dalaman. Sakit tu pasal tidak ada keseimbangan tenaga. Jadi apa benda dia berbuat tu, apa benda perubatan dia berbuat, tujuan dia adalah untuk membetulkan tenaga, untuk supaya kundalini ke, chi ke, apa benda yang dalam badan manusia dia panggil tenaga Tuhan tadi, supaya benda tu boleh mengalir dengan elok. So kalau sakit tu sebab apa? Sebab benda tu tak berjalan, tersekat, block. Video ni panjang tapi masa kita dah nak habis. Itu maksud dia nak bagi tahu lah. Dalam buku The Secret, jelas-jelas dia sebut, you are God in physical body, you are spirit in flesh, you are eternal life expressing itself as you are cosmic being, you are all power. Nas'alullah al-afiyah. Jadi jelas, ajaran New Age movement ini ataupun spiritual atheism ini adalah ajaran kufur akbar, syirik akbar, dan beriman dengannya menjadikan seseorang itu sebagai kafir. Nas'alullah al-afiyah. Ini adalah fatwa
Mufti Wilayah Persekutuan berkenaan haramnya ajaran ESQ. Yang sama juga, ESQ adalah salah satu daripada cabang New Age Movement, antaranya yang kita sebut tadi, ajaran Zero Mind Process, yang dia mendakwa kalau kita buat proses tersebut kita boleh dapat mukjizat sama hebat macam Nabi Musa boleh belah laut dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Boleh rujuk fatwa, boleh download fatwa ni di web. Ya. Ini amalan yoga juga telah ada fatwa pengharaman di wilayah persekutuan, alhamdulillah. Ya. Dan untuk bacaan lanjut, saya sarankan buku-buku ni, Harakatul Asr Al-Jadid, ini yang paling tebal, yang paling besar, yang paling akademik. Siapa yang nak baca rujukan yang akademik boleh ambil buku ni, dan sudah pun ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Harakatul Asr Al-Jadid warna biru ni, ini sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Al-Ilhad Ar-Ruhi ini dalam proses penulisnya dalam proses untuk terjemah dalam bahasa Inggeris. Ini dalam bentuk soal jawab mudah. Dan buku yang dalam bahasa Malaysia ialah yang baru dihasilkan, iaitulah oleh Ustaz Ahmad Ikram, iaitulah Tersesat, Kebatilan Gerakan New Age. Ini adalah penting untuk dibaca bersama. Boleh dapatkan di Shopee, boleh order, ya. Dan baca betul-betul buku ini untuk faham bahayanya gerakan New Age Movement ini. Jadi itulah yang kita dapat bentangkan pada pagi ini. Masa pun dah tamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah. Sekadar itu pembentangan kita. Ada soalan? Atau masa dah tak mengizinkan? Bukanlah masa tak mengizinkan, keadaan masa sudah pun habis. Ya. Tak ada soalan, alhamdulillah. Jadi itulah pembentangan kita secara ringkas. Dan apa yang kita boleh buat dalam rangka kita nak menyelamatkan diri daripada New Age ini ialah kita belajar akidah yang sahih. Jauhkan diri daripada fahaman ilmu kalam, fahaman tasawuf batiniyah. Inilah yang memudahkan ajaran New Age ini tersebar dalam masyarakat. Ya, ilmu kalam yang menafikan kewujudan Allah Ta'ala di atas arash ini membuka segala pintu kesesatan yang datang selepas itu. Ya, jadi kena perkukuhkan diri kita dengan ilmu tauhid yang sahihah, ilmu tauhid berdaraskan akidah salafiyah, akidah ahli sunnah wal jamaah as-salafi. Inilah yang akan insya-Allah Ta'ala Allah jadikan dia sebagai sebab untuk menyelamatkan kita daripada fahaman-fahaman yang sesat dan kufur ini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.